Ghaffar bin Abdul Ghani, iaitu penolong pengurus di Majlis Agama Islam Selangor. Seterusnya, ahli panel yang pertama, Ustaz Atong Muhtar, bekerja sebagai pensyarah di Universiti Islam Selangor. Dan ahli panel yang kedua adalah Ustaz Khairul Nizam bin Awang Kecil, iaitu sebagai guru pembimbing rekod. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada moderator, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan taqabbala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Izzat Mustaqim bin Mustafa Kamal, pengurus Masjid Bukit Indah Mekah, dan yang kita raikan sebelah kanan saya Ustaz Ma'atak bin Mukhtar, merupakan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa ataupun sebelum dan sebagai presiden sekarang Universiti Islam Antarabangsa dan Naik Taraf, daripada kolej universiti kepada universiti yang bertaraf penuh, universiti penuh, ya. Dan sebelah kiri saya Ustaz Khairul Nizam bin Awang Kecil, merupakan guru pembimbing rekod dan juga pembimbing mualaf saya. Baik, insyaAllah malam ini kita akan sembang santai. Kita akan berdiskusi berkenaan dengan rekod. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar pun apa itu rekod, dan mungkin tuan-tuan nak tahu lebih lanjut apa itu rekod. Baik, malam ini kita punya forum akan berkisah tentang tajuk masihkah ada peluang kedua. Dan terlebih dahulu saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, MAIS ada menyediakan, ada membuka kaunter di belakang untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada rekod itu sendiri. Dan sebelum itu, program kita pada malam ini adalah anjuran bahagian rekod Majlis Agama Islam Selangor dengan kerjasama pihak pengurusan Masjid Bukit Indah Mekah. Jadi tak membuang masa, kita akan teruskan untuk round yang pertama. Jadi baik, saya nak bertanya soalan kepada Ustaz Atok. Baik Ustaz, boleh Ustaz berikan sedikit definisi, gambaran apa itu rekod dan apa yang kita nak kaitkan rekod ini? Apakah yang dikaitkan dengan rekod ini tentang masalah sosial dari sudut pandangan rekod itu sendiri? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia moderator kita pada malam ini, Ustaz Ghaffar. Saya ingat beliau mengantin malam ini, naik sedikit pakaian, insyaAllah. Yang diraihkan sahabat panel sendiri pada kali ini Ustaz Khairul Nizam, dan beliau merupakan sahabat lama di sekolah menengah dahulu, bertemu di atas satu forum. Ini macam jejak kasih juga, sekolah menengah, tapi bila sebenarnya
yang berusaha pengurus masjid dan barisan masjid Bukit Indah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kepada barisan Majlis Agama Islam Selangor bahagian pemulihan Depok, Struktur Pembangunan Sosial Majlis Agama Islam Selangor atas inisiatif untuk membina kesedaran masyarakat supaya masyarakat dapat maklumat info berkaitan gerak kerja program yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Selangor dengan harapan Majlis Agama Islam Selangor dapat bersama-sama dengan masyarakat dan komuniti. Alhamdulillah, program seperti ini sangat kita perlu supaya masyarakat juga memberi sumbangan, sokongan terhadap Majlis Agama Islam dengan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan, untuk mengumpulkan sama ada berkaitan dengan akidah dan juga untuk jadikan suasana keadaan sosial umat kita khususnya Islam ini dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan, bila forum macam ini soalan dia tanya, dia tak boleh jawab lain, kita ikutlah soalan tu dia punya skema ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat, mungkin tuan-tuan tertanya, rekom itu apa? Rekom itu apa? Mungkin tak familiar kan? Tapi sebenarnya al-rekom ini sudah ada dalam Quran lama 1400 tahun. Mungkin tuan-tuan dah hafal Quran, dah baca Quran, dah jumpa ayat ini, cuma tak dapat di penjelasan ini tidak dapat dijelaskan mengikut konteks masa kini dan semasa sekarang. Baik, Majlis Agama Islam dari bahagian pemulihan Al-Riqab dia mengambil daripada salah satu daripada asnaf, dipanggil asnaf 8 asnaf. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah. Tuan Imam kalau salah kalau tegur. Allah Taala kata innamas sadaqat lil fuqara. Kita perhatikan perkataan lil fuqara. Lil fuqara wal masakin. 2. Wal 'amilina 'alaiha 3. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang baki lagi 4 Allah Ta'ala sambung wafi. Tadi disebut walil fuqara, jadi disambung wafi. Ada beza tu. Wafir riqab, inilah yang kita nak sembang malam ni. Wafir riqab wal ghamili wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Maknanya 4 semuanya 4. Dan ayat yang terakhir itu sangat penting. Fariidatun minallah. Ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah kalau kita sebut tentang definisi al-riqab diambil daripada ayat ini, surah At-Taubah ayat 60. Cuma apabila kita sebutkan tentang riqab ini, para ulama kalau tuan-tuan kitab fiqh zakat dia membahagikan asnaf kepada 8 itu kepada 2 bahagian. Yang pertama kepada golongan muqaddam dan muakhar. 4 muqaddam bermaksud yang 4 awal tadi. Walil fuqara. Lil itu 4 yang pertama. Setelah itu wafi. Wafi itu muakhar. Apa maksud muqaddam muakhar? Ini belajar bahasa Arab pula ni. Muqaddam itu muqaddimah, yang terdahulu, 4 yang terdahulu. Muakhar itu yang kemudian, 4 yang kemudian. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut istilah bahasa lughat, dari sudut bahasa, riqab itu jamak kepada raqabah, iaitu mufrad ataupun singular. Inggris mufrad ar-riqab. Kalau melihat kepada
istilah sebahagian ulama menyebutkan ar-riqab itulah merupakan hamba al-mukallaf, dipanggil hamba al-mukallaf, yakni hamba yang dijanjikan dengan perjanjian yang sah oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah wang. Disebut dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah. Itu nanti ada. Cuma tuan-tuan mungkin tertanya lagi, rekod itu hamba zaman sekarang mana hamba lagi dah? Hamba sahaja tak ada, hamba abdi pun tak ada. Itu hamba apa? Hamba nafsu. Tapi di sini dalam Quran, semua ayat Quran itu sangat realistik dan relevan sepanjang zaman sampai kiamat. Kalau kita melihat dari sudut menurut fatwa, keputusan fatwa sistem pengurusan zakat di Islam tahun 2009, saya ikutkan juga dia terkait dengan fatwa. Riqab bermaksud seorang yang terbelenggu. Jadi kita dapat jawaban. Riqab siapa? Hamba yang terbelenggu. Seorang hamba itu ada lagi dengan ini hamba yang terbelenggu. Ada itu. Mengikut fatwa semasa. Seorang yang terbelenggu di bawah satu kuasa yang menghalang kebebasan dirinya. Siapa? Nanti kita bincang dulu. Tapi saya nak sebutkan tentang definisi dahulu supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat faham apa itu riqab. Sebab mungkin ada yang first time dulu. Tentang ada dalam kalangan kita ini ada yang riqab, dia pun tak sedar. Kita bimbang ini bukan bimbang lah, kalau ada kita boleh jumpa dengan majelis Islam untuk daftar. Dalam konteks sekarang, menurut fatwa fatwa Negeri Islam 31 Mac 2011. Saya baca ini supaya ada fakta. Riqab ialah mereka yang terbelenggu dengan masalah akidah dan sosial dalam menjamin akidah umat Islam agar kembali ke pangkal jalan. Maknanya ada orang terbelenggu, dia tersasar pada sudut akidah dan tersasar pada sudut akhlak, yakni sosial. Kita akan jelaskan satu persatu tentang apa yang dikatakan masalah pada akidah dan sosial. Jika dirujuk pengertian riqab menurut peraturan 3, peraturan berdaftaran, pemulihan dan pengawalan riqab negeri Islam terkini 14 2022. Ini yang terkini. Peraturan ini yang terkini. Riqab bermaksud seseorang yang beragama Islam, hanya orang Islam, orang bukan Islam tak termasuk, yang terbelenggu di bawah satu kuasa atau suatu keadaan yang menyekat kebebasan dirinya dan tidak berupaya untuk membebaskan dirinya daripada belenggu itu, dan berhak menerima agihan zakat menurut hukum syarak. Kan kita baca tadi 8 asnaf. Tapi 8 asnaf itu didahului 4 yang awal dulu bagi, kemudian baru bagi pada 4 yang berikutnya. Sebab itu dalam pengagihan zakat didahului 4 kumpulan itu dahulu, baru dibagi 4 kumpulan yang berikutnya. Ini kaidah. Jadi mungkin tuan-tuan tanya, apa itu belenggu? Belenggu ni, kalau bahasa ni kita sebut belenggu. Kalau tengku kita ni, kalau minta maaf ada binatang yang dilarang kita letakkan lantai, itu dibelenggu dia, terbelenggu. Mengikut keputusan fatwa Negeri Selangor yang telah diwakilkan pada 7 Jun 2012 mengatakan belenggu yang dimaksudkan ialah kuasa luaran. Adalah kuasa luaran dan keadaan yang merampas dan menjatuhkan maruah dan kebebasan seorang muslim. Saya baca pelan-pelan supaya tuan-tuan faham. Kalau saya baca lagi-lagi saya seorang tuan-tuan faham betul. Sebab nanti kita akan jelaskan apa mereka riqabnya apa. Itu keputusan fatwa
yang mana ada satu kuasa luaran dan keadaan yang merampas dan menjatuhkan maruah seseorang muslim, maka dipanggil belenggu di kalangan al-riqab. Orang ini dipanggil riqab. Dan kalau kita lihat satu, sebab tadi dia kata soalan menanya tentang kaitan, apa kaitan riqab dengan apa tu? Kita sebut tentang terbelenggu tadi. Kita sebut dua perkara. Yang pertama, terbelenggu dari aspek akidah. Mana seorang muslim yang terbelenggu daripada apa sahaja keadaan atau kuasa yang mana itu terbelenggu bab apa akidah. Misalnya kita ambil ada dua perkara yang ditekankan. Yang pertama, masalah terlibat dalam syirik dan khurafat. Dia terlibat, dia terjebak dengan syirik dan khurafat, terbelenggu dalam keadaan begitu. Ini dalam bab akidah. Contohnya kita ambil seperti dia terbelenggu oleh doktrin palsu, ajaran sesat, ajaran salah. Dia terbelenggu daripada kejahilan yang menghina Islam, mempersedakan Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi. Ada juga yang mengaku Nabi, ada juga yang mengaku Nabi juga. Tak berlaku sebelum menjadi Islam mengaku Nabi, mengaku Rasul lain. Sebab lain tak ada Rasul. Nanti jauh pun ada Rasul. Tuan-tuan kan, pokok ada yang orang jauh mengaku Rasul boleh lagu. Termasuk dari kau, ya. Jangan mengaku. Yang kedua ialah orang Islam yang terpesong akidahnya seperti berhasrat untuk murtad. Tuan-tuan apa yang berhasrat untuk murtad? Mak Islam mengambil satu tanggungjawab untuk jumpa dengan dia harus bincang. Jadi mereka juga termasuk terlibat. Dan juga orang yang melakukan masalah berkaitan dengan akidah ini juga dalam proses istiqamah. Proses istiqamah dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan mengikut ajaran sesat. Banyak kes di Islam. Itu dari sudut akidah. Ini mengancam masalah masyarakat kita tuan-tuan. Nampaknya ringan, tapi kita tak tahu mungkin dalam keluarga kita, mungkin jiran kita, mungkin ahli Korea. Jadi Manis mengambil jalan untuk memberi peluang kepada masyarakat komuniti untuk sama-sama kita bekerjasama. Kemudian dalam sosial, dalam permasalahan sosial yang terbelenggu. Contohnya apa? Contohnya masalah dadah. Dadah juga terbagi kepada dua. Sama ada dia itu penagih ataupun bekas penagih. Juga termasuk dalam rekod karena terbelenggu dengan dadah. Seorang yang dadah susah, dia nak berhenti itu susah. Jadi termasuk dalam tadi itu daftar dulu lah kan. Daftar barulah dia kira kan. Kemudian yang kedua adalah yang syariah seperti zina, judi, khalwat, minum arak, muncikari. Muncikari ini apa tuan-tuan? Ibu ayam, maaf, bukan masjid. Bapak ayam, ibu ayam saya tak tahu lah. Muncikari dipanggil. Ini pun ada orang yang terbelenggu oleh ini. Hal-hal ini sebab ada kuasa yang menyebabkan dia terbelenggu. Dalam mengikut elemen jenayah syariah di Islam 1945. Yang ketiga, amalan salah dalam Islam. Contohnya tak sembahyang, tak solat, tak angkat masuk dalam jenazah. Tak selesai tuan. Kena panggil Ma'iz. Ma'iz ni dia ada modul istiqamah untuk kita betulkan insya-Allah. Jangan ikat dia kat pokok letak kerengga tuan-tuan. Sekarangnya ada yang dia baik. Yang keempat ialah gaya hidup sungsang. Yang ini semua ada LGBT sampai Z. Banyak sangat. Yang ini isu ni bertambah setiap tahun tuan-tuan. Ratusannya meningkat setiap tahun. Kalau pengalaman saya kena cerita, saya cukup ni, saya cukup. Saya ada 7 tahun
yang paling besar baunya menantu. Macam mana tu? Tuan bibi sendiri. Gigolo, minta maaf lacuran, tomboy, pengkit, bersekedudukan dengan orang bukan Islam, dan ada yang banyak lagi. Isu-isu berkaitan dengan gaya hidup sama-sama. Walauzubillah tuan-tuan, ada yang tak sedar isteri dia LGBT, ada yang tak sedar suami dia LGBT. Kehendak nafsu dia ke arah berlawanan. Walaiyazubillah. Sebab itu MAIS mengambil peranan ini untuk menangani masalah. Tuan-tuan kena bekerjasama. Sebab itu di belakang masjid, supaya kita sama-sama bekerjasama. Jangan ada nafsu. Yang kelima, kes kubanan, gangster, kes rokok, kes rompakan, hukutan, keganasan dan lain-lain. Yang terakhir, penyakit kronik seperti HIV, AIDS, AIDS, kanser pun masuk, barak masuk, dan lain-lain. Jadi semua yang saya sebutkan tentang kaitan masalah-masalah akidah dan juga sosial yang disebutkan tadi, semua ini di bawah bahagian pemulihan Afrika. Mereka akan bantu masalah kepada orang yang terlibat atau termasuk dalam kumpulan Afrika. Jadi saya setakat itu saja dulu untuk bersenang-senang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Atau di atas penjelasan awal sebentar tadi. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah nampak sedikit sebanyak gambaran apa itu rekod. Ya, nampak tak ya? Baik, saya terus kepada soalan kedua. Jadi tadi Ustaz Ahmad ada sebut seorang itu dianggap rekod apabila dia tersasar daripada akidah, daripada masalah sosial yang menyebabkan seorang itu terbelenggu dengan satu kuasa. Jadi soalan saya, Ustaz, untuk soalan saya itu, apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai orang awam, sebagai ibu bapa, sebagai anggota masyarakat bagi menghindari dan bagi menekan supaya isu seperti mana yang Ustaz Atok sebutkan tadi tidak berluas dan boleh menyebabkan masalah sosial lebih beruncing. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Al-Baina, saya punya junior sekolah menengah agama atas Mahkamah Terhormat. Sebelum ini kami jumpa di rumah perlindungan Al-Arikok di Kuang. Dia merupakan buat kat sini lah, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak MAIS, Jadis, pihak masjid dan semua sekali, insyaAllah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan hidayah dan kudrat dan taufiknya dapat kita bertemu pada malam ini. Walaupun tuan-tuan biasa nampak saya kat sini dah. Saya kat sini setiap Isnin, Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kat sini kelas saya kelas malam di belakang sana 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Ya, jadi hari ini saya dijemput untuk menjadi ahli panel bicara santai. Tajuk santai itu saya suka lah. Jadi nampak Pak Moderator dengan dia nampak macam serius, saya pun kena serius kan jadinya, ya. Jadi begitu. Jadi saya baru berkecimpung dalam bidang rekod ni dalam tahun kedua, ya. Jadi saya berhadapan dengan mereka yang HIV dan juga AIDS dan TB dan sebagainya. Dan di hadapan mata saya sebelum masuk jawapan, dan di hadapan saya banyak yang keluar secara semula jadilah mati yang meninggal di hadapan saya. Berbanding yang keluar habis dengan tamat latihan dan tamat bimbingan dan sebagainya. Jadi setiap seorang yang pergi itu di hadapan saya itu banyak muka seorang. Yang mana saya mengajar mereka Alif, Ba, Ta, Al-Fatihah. Itulah
kekangan dan pengalaman saya berada di situ. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beri peluang kepada saya untuk berada dalam institusi yang besar, yang manis. Ya, peluang saya berada dalam manis dan juga manis juga LZN sebagai sarjana Selangor untuk menguruskan mahalan. Alhamdulillah pengalaman ini adalah sangat besar bagi saya. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan kepada apa yang ditanyakan tadi, bagaimana kita nak menghindari apa yang berlaku di hadapan mata kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak turun ke down to earth sini, tuan-tuan mungkin tak berapa nampak. Tapi bila kita turun sendiri, macam Ustaz Atok sendiri memang 14 tahun duduk di situ, Ustaz sendiri, tuan moderator memang bidangnya, memang akan rasa dia orang sakit yang mana. Sakit rasa sakit. Kita tengok normal. Macam pelajar saya semua normal. Rupanya G. Saya malah sebut kata G. Dapat A cuma melalui G. Jadi memang sangat beliau orang profesional, seorang training, OEM, training bagian, tapi dia dapat benda. Jadi kalau tuan-tuan berada di sana memang akan merasa sangat. Jadi kalau ada masa kita datang ke rumah budi kita lah, rumah budi di Kuala sana insyaAllah. Baik, bila tanya pada saya, pada kita semua, bagaimana nak menekan masalah yang berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan tak segerun ke apa yang disebut oleh Ustaz Atok. Kalau masalah dalam Arab, bagaimana berlaku dalam masyarakat kita. Saya juga Felda Cini Timur Satu Mekah faham. Kita tengok ya Tuhan, sangat tahu masyarakat. Bukan saya tak kata dia orang tak ada tu. Mungkin dia orang terbabas sama zaman muda je kan, dan terikut dengan kawan-kawan. Lepas tu masalah jenayah syariah, zina, judi, khalwat, persetubuhan haram, tuan anak, jual anak, sumbang mahram, sedekah Al-Quran, tidak solat, puasa, bunuh diri, hidup dengan pelacur, LGBT, pelacur yang gangster, rokok, HIV, kanser. Ini yang berlaku dalam mata kita tu. Jadi kalau orang tanya kepada kita, Ustaz, macam mana kita nak menghindari benda ni? Sebenarnya jawapan ada pada kita lah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu ialah syifa, rawatan, ubat untuk umat, wa rahmatun lil mu'minin, kepada umat mukmin orang Islam. Jadi daripada ini kita dapat tengok bahawa Allah Ta'ala menyediakan bagi kita rawatan dan cara nak merawat. Cuma bagaimana kita nak gunakan ayat ini untuk kita implement dalam masyarakat. Ya, bagaimana kita faham bahawa kalau sebut madu ni untuk kesihatan. Ya, betul, semua orang mengerti bahawa madu ni baik untuk kesihatan. Tapi bila masanya, kuantitinya, apa benda yang tak boleh lawan dengan madu dan sebagainya, itu kena dihimbau. Jadi bagaimana kita nak tengok bahawa Al-Quran ini boleh merawat masalah yang disebut oleh rekod tadi, orang ikut tengku dengan benda-benda ni, ya, Al-Quran. Jadi Imam Al-Ghazali ada sebut, Imam Al-Ghazali ni Ustaz ada kajian macam mana tadi yang saya tengok Ustaz punya kajian dia, saya start juga kajian ni. Pasal Imam Al-Ghazali banyak rekod cerita pasal akhlak dan tasawuf dalam bidang Imam Ghazali. Imam Ghazali kata untuk membentukkan masyarakat yang mesti bermula dari bawah. Bagaimana kita nak hindari sana? Yang kita nak hindari masalah yang berlaku dalam mata kita, mesti start pada bawah lah tuan-tuan. Kalau dah 50, 40, 30 minta maaf cakap lah, mungkin susah sikit. Tapi kita nak menghindari benda ni, kita kena sedia benteng. Saya belajar dengan Tuan Guru Harudin, ya, Perubatan Islam, Islam 2025. Dia kata untuk kita merawat orang, untuk kita diri kita, untuk kita prevent diri kita mesti ada pendinding. Ada 33 ayat, 33 ayat pendinding kita. Sebelum nak buat apa-apa rawatan mesti ada pendinding. Jadi untuk menghindari masalah umat sekalian, kita kena ada pendinding tu. Pendindingnya ialah kita dalam pendidikan awal kepada anak. Minta maaf cakap apa. Mungkin kat depan saya ni ada anak, cucu dan sebagainya. Tuan-tuan boleh mula lah. Tuan-tuan boleh mula. Jadi Imam Ghazali kata apa? Untuk pendidikan, untuk pencegahan kepada masalah sosial yang berlaku pada umat kita ni. Yang pertama sekali, hendaklah kita mula dekat zahir. Zahir kita. Betul saya? Saya kena tanya sifu sebelah ni. Takut nanti kan dia kata Ustaz salah. Saya kacau saya. Zahir. Macam mana? Bukan sekadar jasmani saja, tapi zahir. Zahir macam ni Imam Ghazali sebut. Badan tu yang sihat. Hendaklah sentiasa bersenang, berjogi, bermain
sehingga mereka tidak bosan. Ni saya baca ni Allah. Rupanya Imam Ghazali disebut untuk menghindari benda macam ni, hendaklah titik yang kat luar dulu. Ya. Banyak bersenang, banyak dari Allah dan sebagainya, sehingga mereka tidak rasa bosan dengan suasana yang berada di luar. Ya. Bila ada aktiviti macam tu, mereka tidak bosan. Dan juga mereka, tidur mereka yang dikontrol. Tidur mereka dikontrol juga. Tidak boleh berlebih sehingga melemahkan badan. Dan juga hendaklah menunjukkan persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik. Imam Ghazali juga sebut bahawa untuk mewujudkan, untuk menghindari benda-benda yang macam ni adalah persekitaran domestik yang baik. Kemudian Imam Ghazali sebut yang kedua, saya nak sebut tiga sebenarnya. Imam Ghazali yang disebut, Sayyidina Ali pun ada sebut, dan juga Luqman Hakim disebut. Surah Luqman Hakim tu Allah Ta'ala dah tidak menampak di kita tu. Cuma kita tak menampak je. Kadang-kadang kita tak guna Orang Melayu, orang Melayu kata mencegah lagi baik daripada mati. Orang putih kata prevention is better than cure. Orang Arab kata al-iman itu khairun min al-ilaj. Saya guru malam kena sebut dalam bahasa Cina sikit. Tu dia. You function you siap. Betul tak tahu mana Syafiq ya. Pencegah lebih baik daripada mengobati ya. Pencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi Imam Ghazali sebut yang kedua adalah batin. Ya, batin. Dalaman anak-anak ni, orang muda ini batin ni kena power, kena baik. Yang pertama dia sebut hendaklah mendidik ketabahan, sabar. Kemudian murni kasih sayang, kebaikan, penghargaan, ilmu yang baik dan buruk dan dapat membezakan antara perkara hak dan yang batil. Ini Imam Ghazali sebut untuk membentuk shelter lah, shelter. Ya, daripada berlaku apa yang berlaku dalam hati kita tak rasa sangat sekarang, okeylah. Tapi bila anak-anak masuk sekolah, bila dah bekerja, subhanallah, tak sana ada 3 orang yang sama umur dengan saya. HIV. Saya tanya Faizal, apa sebab dapat macam ni? Dia cerita macam-macam. Dah kahwin belum, umur 45, tak ada kehidupan. Hidup kat situ tak tahu lah sampai bila pun. Ubat dia pun kena jaga dia tu. Saya dulu bina saya tahu lah. Bila tengok makan ubat kan jalan betul. Tak makan ubat tu, tak ikut masa, naik stage 2. Kalau tak makan ubat stage 2, naik stage 3. Tak makan ubat ikut masa juga, tunggu masa. Memang subhanallah, memang kesian saya tengok. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua disebut oleh Luqman Hakim. Surah Luqman ayat 13 hingga 19. Ini disebut juga bagaimana untuk mendidik jiwa anak-anak. Disebut dalam Quran surah Luqman ayat 13 hingga 19. Hendaklah yang pertama sekali, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Ya. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita tak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya akan kutambahkan. Kalau kamu tak bersyukur, wa la in kafartum in adzabi lasadid. Sesungguhnya azab aku amat pedih. Jadi dua konotasi ke situ. Satu syukur, satu kufur. Contoh kalau dalam ayat kita maaf kalau salah sebut ayat tu disebut dua, dia tak sebut dengan. Kalau tak syukur, duduk kat kufur, tak berterima kasih. Kita kena bersyukur ataupun tak kufur. Jadi Luqman Hakim pesan pada anaknya supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Wa huwa ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bagi hadis ketiga. Kita akan beri laluan kepada Azan Syah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Bagus ni kan? Masya-Allah. Jadi Iman boleh tuan-tuan merujuklah kepada surah Luqman ayat 13 hingga 19, teknik pendidikan anak-anak. Saya dah sebut tadi, yang pertama Imam Ghazali, yang kedua Luqman Hakim, wasiat Luqman Hakim pada anaknya, surah Luqman ayat 13 hingga 19. Dan Sayyidina Ali dia juga menyebut bahawa Sayyidina Ali ada menyebut bahawa untuk pendidikan anak-anak ni macam renting pula kita ni. 0 hingga 7 tu jadikan dia sebagai raja lah, yang dia rela bagi makan apa benda yang dia nak sebenarnya. Bila 7 tahun yang kedua, 8 hingga 14 tahun, jadikan dia kawanan. You boleh buat ini, you handle.
jadikan dia tawanan daripada 8 hingga 14. Semua perkara yang dia buat dalam pemantauan kita, dan ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia boleh buat sebagai tawanan, macam tawanan. Apa benda semua dalam pemantauan kita. Dan bila peringkat yang ketiga 15 hingga 21 ini sebagai sahabat dalam pada peringkat yang pertama dan kedua. Yang peringkat 15 hingga 21 jadikan sahabat. Sebab kita tengok dalam cerita David tadi, anak dah jadi macam kawan, boleh ajak berjogging bersama, lepak mamak bersama. Ni kadang anak dia halau macam tu je, dia kacau ayah, lepak kawan. Dan sebagai kawan, sebagai sahabat. Jadi dengan bila ikut kaedah daripada Sayyidina Ali itu, insya-Allah akan terkawan. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya beritahu pada hari ini tentang teknik untuk prevent, untuk menghindari daripada masalah-masalah ini. Mesti kena guna pendekatan agama. Itu memang tak boleh lari, memang pendekatan agama. Dari sudut akidahnya, dari sudut fiqahnya, dari sudut akhlak. Sudut akidahnya, faham tentang kefahaman tentang ketuhanan, kenabian dan perintah doa. Jadi bila datang kepada anak-anak, kalau orang cerita pasal aku ni nabi zaman ni, kalau dia buat akidah dia boleh lawan itu semua. Ini masalahnya bila datang cerita sikit je, kelebihan tu orang ni boleh baca nasib kau dan sebagainya, tiba-tiba nak sebagai nabi, sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Bila akidah tak buat, LGBT semua kan. Jadi Allah Ta'ala kena buat agama itu dia buat. Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad tadi, banyak kisah tentang peranan keluarga di sini saya, peranan ibu bapa. Dan kita nak tanya juga tak sekali. Kalau tadi Ustaz berkongsi berkenaan dengan peranan keluarga, jadi itu Ustaz berkongsikan kepada kita semua. Apa peranan Maiz dalam nak menyantuni mereka-mereka yang terlibat dengan masalah sosial, akidahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalan yang dilontarkan tadi adalah fungsi dan peranan Maiz. Mungkin tuan-tuan bertanya, keberadaan kami di hadapan ini adalah tidak lain dan tidak bukan perkongsian supaya maklumat info tentang gerak kerja khususnya di bahagian penggunaan Al-Riqab ini dapat difahami masyarakat, khususnya seluruh Islam, supaya kita bersama-sama bekerja membantu masyarakat kita. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh panel kita yang kedua, masalah keruntuhan yang sangat runcing ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan itu tempat kami, saya dah kalau kunjung di bahagian kalau campur 10 tahun dah duduk dengan mereka. Kalau tadi cerita hari-hari boleh tengok hari ini dia bagi salam, esok nak meninggal. Umur berbagai, tak kira umur. Kalau saya paling muda, saya jumpa umur SD kan 17 tahun sudah ada HIV. Paling tua setakat ini saya jumpa 63 tahun. Yang ada sekarang bersama dengan kami, sebab Maiz dia bekerjasama dengan NGO. Maka NGO ni ada rumah-rumah perlindungan, nanti dia terangkan oleh Badan nanti. Maka kita kena melihat bahawa ada fungsi dan peranan Maiz, khususnya bahagian penggunaan Al-Riqab ini membantu golongan Al-Riqab yang terpelenggu ini. Bukan sekadar kita yang disebutkan oleh panel kedua tadi, betul, kita kena ada asas agama yang kuat daripada Allah. Tapi bila masuk ke zaman ini, cabarannya sangat hebat, sangat susah. Kita kena perlu menggebeling tenaga bersama-sama untuk menghadapi masalah ini. Jadi Maiz bahagian Al-Riqab ini membantu kita bersama-sama nak selesai masalah ini. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah ini, tunjuk pada Maiz. Yang disebut tadi macam-macam tu.
kalau dibentang kepada tuan slide dan sebagainya, ataupun dalam laman web tuan-tuan boleh buka. Saya ingin ada 100 masalah. Keruntuhan akhlak dan juga keruntuhan akidah. Itu yang disenaraikan, yang tak tersenaraikan. Yang saya butuh pengalaman saya sebelum menjawab. Pengalaman saya dah lebih kurang 7 tahun, hampir 7 tahun di rumah yang kita selesaikan masalah LGBT. Kita bimbing, bukan senang tuan, bimbingan orang yang dah terjebak, yang sudah ada HIV. Dan kebanyakan mereka yang datang ke rumah itu, kebanyakan mak ayah datang. Mak ayah datang ke rumah. Soalan saya tanya, waliyahzubillah, tuan-tuan tahu tak keadaan anak-anak tuan-tuan ada HIV ni tak? Saya tanya soalan umum ni. Semua datang. Jadi tuan-tuan, perkara ini sangat kunci tuan-tuan, sebab peratusan kenaikan HIV di kalangan orang Islam meningkat ratusan. Kalau tak silap saya 30% naik. Semua sekali 70% yang saya tahu. 30% ada di kalangan orang Islam. Anak ustaz ke tak ustaz, anak imam ke tak imam itu tidak menjadi kekebalan. Betul-betul. Sebab kita menghadapi masalah keruntuhan akhlak itu teramat. Kalau handphone kita boleh jadi di ujung jari, dunia di ujung jari. Begitu juga keruntuhan akhlak itu di ujung jari. Anak-anak kita yang kecil-kecil, TikTok atau macam-macam, dia boleh dapat maklumat. Tuan-tuan, saya bagi satu sikit. App ni bagus ni. Aplikasi dalam handphone ada di tempat yang saya jaga. Dia kata ustaz, di ujung jari dia boleh dapatkan pasangan LGBT semudah itu dan menggunakan Instagram. Duduk seorang-seorang kat rumah, dia order macam kita order makanan, dia order orang kat aku. Cuba yang tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan mesti duduk berdua je suami isteri kita ke mana-mana. Bimbang pula tinggal isteri seorang-seorang, bimbang pula tinggal suami seorang-seorang. Tu kalau saya sebut sikit tu, kebimbangannya kalau kita betul-betul duduk dalam lapangan ini tuan-tuan macam saya. Kebimbangan itu amat sangat. Tapi itulah kita kena berterima kasih kepada Majlis Agama Islam Selangor dan juga bahagian penggunaan Al-Iqam. Mereka bekerja keras, Ustaz Awak. Berapa tahun Ustaz Awak? Banyak tahun. 11 tahun. Jadi tuan-tuan, fungsi bahagian penggunaan Al-Iqam ialah antara nanti saya jelaskan satu-satu. Maklumat penuh boleh pergi ke kamu. Fungsi bahagian penggunaan Al-Iqam ini yang terbelenggu untuk mereka yang terbelenggu yang kita sebut masalah akidah dan juga masalah sosial ini, antaranya adalah menyelaras, menyedia, mengurus bagi penggunaan untuk memulihkan asnaf mereka dan juga rumah penggunaan Al-Iqam. Ada rumah juga. Jadi kalau ada masalah suami dia, isteri dia, dia sudah lah. Ini mesti betul-betul. Saya yang terkini lah di rumah saya. Seorang isteri hantar suami di rumah kami. Apa yang muncul suami itu aku? Dia dapati rupanya suami ini LGBT. Sudah ada anak, barunya saya dijemput untuk pergi majlis pernikahan anak. Apa yang tapi kita ambil kita bantu. Sebenarnya dia terbelenggu. Zaman sekarang tak tahu macam mana terbelenggu itu terus sebenarnya. Itu susah cerita. Bimbang. Kemudian dengan menyediakan perkhidmatan bimbingan, kaunseling, pemulihan, perlindungan, bimbingan istiqamah. Kalau ada masalah berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Buang anak, zina. Siapa nak bantu dia untuk bertaubat? Kita bapak tadi melahirkan buang anak, aku libat. Takkan bukan itu buang itu. Lepas tu nak pergi mana? Nak pergi 3 renek tarik. Tak boleh tuan-tuan. Majlis dengan begitu baik hati tuan-tuan, ambil tanggungjawab ini, jaga letak di rumah perlindungan, pastikan dia akan kembali kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan bantu majlis. Majlis akan bantu. Sama-sama kita bantu. Masalahnya adalah untuk membantu pemulihan. Mereka
Kerana dia dulu, tuan-tuan tak boleh salahkan itu dia. Dia ada faktor-faktor yang menyebabkan dia terjebak. Contoh, zina. Tuan-tuan tak boleh buat anak aku dah bagi sekolah, aku dah bagi, kau dah hafal Quran macam mana kau boleh terjebak lagi. Tuan-tuan, bila Allah takdirkan jadi, anak Nabi Nuh melalui daripada dakwah Nabi Muhammad cakap. Jadi kita tidak terlepas daripada cakap ini. Masalah ini. Jadi maka sebab itu tertumbuhnya bahagian kemudahan Al-Quran ini memang sangat perlu tuan-tuan, kerana dia akan membantu kita untuk menyelesaikan supaya orang yang terlibat yang terbelenggu dalam masalah ataupun yang disebut al-riqab ini boleh kembali kepada Allah sebelum nyawanya diambil oleh Allah. Macam Mary Guru kata tadi, AIDS tuan-tuan, bila kena kena AIDS, apa benda boleh buat? Ini tak ada lah. Immune badan datang zero tuan-tuan. Sebab itu hari ini boleh salah dengan kita, besok dah dalam dokter meninggal. Itu dia yang sebut tanggung. Kenapa tuan-tuan? Bila dah sampai tahap macam tu, bayang saya, kalau kita dah mengajar di hari-hari baca Quran, kita ajar di zikir, kita ajar di sembahyang mandi dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun dia pernah menjadi anak kita, tapi penghujung akhirnya dia dalam baca Quran, dalam baca surah Al-Mulk, surah Kahfi, ada Al-Quran, at least ujung pada usianya husnul khatimah. Jangan kita biarkan itu, jangan kita lupakan dia. Ada tempat untuk kita dudukkan mereka. Inilah peranan dan fungsi majlis. Sebelum kita tahu majlis itu apa ini sekarang tuan-tuan dengar betapa besarnya peranan mereka untuk menjaga kemaslahatan sama-sama ini. Begitu juga dalam memulihkan berkaitan dengan akidah. Kemudian disebutkan tadi soalan tentang bagaimana peran majlis menyantuni golongan yang terlibat dalam permasalahan ini, dipanggil sebagai al-riqab ini. Melaksanakan program, bukan sekadar mereka daftar menyedia program, tetapi juga menyediakan program-program seperti muhayyam. Dipanggil. Saya lah di NGO sebut nama, NGO boleh sebut. NGO saya bukan NGO saya. Nanti kata saya di sini. Kan? Saya adalah guru pembimbing pada mereka. Jadi pintas, bukan pintas, jangan tersilap. Pintas itu tak tulis. Pintas, P-I-N-T-S, logo diamond, warna pokok. Itu NGO yang dimana di bawah pengelolaan majlis, yang mana mereka tackle masalah-masalah tentang G dan B, bukan yang pas sekolah. Baik. Jadi program-program yang dilakukan untuk tujuan pemulihan tadi antara muhayyam, pemantapan akidah, counseling, kelas bimbingan, fardhu ain, tahsin ibadah. Saya mula dulu masuk Ustaz dari cerita tuan air mata bila habis dengan imam. Bila kita tengok tentang alam kesedaran kita datang bertaubat kepada Allah, akalnya Allah Ta'ala takdirkan mereka terlibat dengan terjebak dalam perkara-perkara kebutuhan akhlak ini supaya Allah nak penghujung usianya kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita malah membuatkan ini, tapi ada tempat untuk kita pulihkan. Kemudian juga bantuan bukan sekadar bantuan dari sudut program, tetapi juga bantuan perkhidmatan sokongan material dan spiritual. Material itu apa? Kalau disebut majlis ini terkenal dengan ada 6, tuan-tuan kena ingat ada 6. Kalau boleh hafal itu tulis. Pertama pendaftaran, daftar rekod ini. Kemudian pemulihan, pulihkan dia dengan rawatan, kemudian dengan perlindungan dibagi rumah duduk, rawatan. Dibagi rawatan rohani dan klinikal. Klinikal maknanya yang kumpulan tadi disebutkan oleh bantuan tadi. Orang HIV, bila dia kena HIV tuan-tuan, dia nak kawal darah dia dengan Tuhan. Ubat dia nak dikali-kalikan mengikut masa yang ditetapkan oleh doktor, maka darah tak boleh pindah kepada orang lain. Dulu kita takutkan bila orang HIV kan. Tapi bila kita teknologi tinggi sekarang, bila kita dah makan ubat itu, tak boleh pindah. Sebab itu orang yang HIV ini boleh kahwin dengan orang yang biasa. Tapi perlu ada surat daripada doktor. Jadi jangan takut. Kemudian, tapi pastikan makan betul lah. Jadi di rumah-rumah perlindungan ini, mereka
dijaga, dia punya jadual. Kalau tak dijaga, adalah dia kena tindakan. Jadi individual juga diberi mahal tuan ubat HIV mahal tuan kadang-kadang dong. Apa nama itu kan? Ubat itu tuan kalau tak manis bantu tuan daripada HIV cepat dia naik AIDS. Bila dia habis. Sebab itu kita sangat bersyukur keberadaan bahagian kita dan Afrika mati-matian dalam hidup mati-matian siang dan malam bantu masyarakat ini yang masalah rekod ini untuk diselesaikan masalah ini. Yang mana keluarga uang, yang mana uang yang cerita saya cerita tuan keluarga uang orang boleh katakan kalau sekarang saya ke rumah tu ada beberapa orang semua itu dibuang oleh keluarga. Semua ayah tak buang dah, tak ingat dah. Bila sebut mak ayah dah nak ambil dah. Sebab apa? Dia terlibat dengan masalah ini. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan buang selesaikan masalah, tak selesai. Sebab dia masih ada nyawa dan nyawa itu perlu kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Maka kebahagiaan ibu dan rekod mengambil tanggungjawab untuk membentukkan akidah, membentukkan akhlak. Jadi kita kena sama-sama bantu. Kemudian bantuan sudah diberikan, sebut tadi perlindungan, bantuan dan juga kawalan. Tujuan dia kawal tadi ialah dari segala mencegah aktiviti hubungan minta seksualiti tadi yang seksual dan sebagainya supaya tidak tersebar. Kalau kita dah letak di rumah, kita bagi dia aktiviti, kita bagi dia program, maka dia tak terlibat dengan luar sana. Maka orang yang di luar sana tidak mendapat kesan buruk daripada dia. Malahan dia jadi orang baik, orang luar pun tak dapat terkesan daripada itu. Mengurangkan, membendung. Itu yang disebutkan. Dan selain daripada itu, yang terakhir iaitu juga menyediakan rumah pemulihan. Ada banyak rumah pemulihan. Saya tak sempat nak ibu. Banyak kan? Kalau sebut Baitul Ihsan, Baitul Iman, Baitul Islam, ada dia punya pamphlet dekat luar sana. Itu ada rumah kategori akidah, kategori masalah apa? Sosial. Ada. Kalau tuan-tuan boleh daftar, tuan-tuan yang daftar diri juga. Suami saya tak saya dengan isteri nak daftar boleh tak? Saya bukan begitu tuan-tuan. Ada syarat-syaratnya. Rumah pemulihan rekod dibantu. Kemudian menyediakan bantuan sumbangan program dan aktiviti. Rumah pemulihan tersebut diberi bantuan supaya masalah klinik dan sebagainya. Kemudian mereka yang duduk di rumah itu, mereka pelatih di bagian, mereka itu mesti hadir kelas-kelas online, yakni kelas sesi-sesi pemulihan wajib. Tak semudah itu lah dapat bantuan, ada kena ikutlah syaratnya. Dan diberi ilham, sebahagian diberi ilham tak bagi dari dia, dia bagi pada pihak urusan untuk menguruskan dapat dia kan dia beli gandum kan buat dia semua. Ada rakan itu kan. Kemudian kelas bimbingan, yakni seperti perkhidmatan guru bimbing. Saya ingat dalam senang lebih. Seluruh negeri Islam 145 orang guru pembimbing di seluruh Islam yang menjaga banyak rumah pemulihan. Saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, hari raya dia pun nak suruh mak ayah dah buang, nak balik raya dia buang. Jadi majlis agama Islam bagi baju, bagi lemah, bagi handphone, tuan-tuan semua mau pemulihan tuan-tuan ikut. Boleh lah. Dibagi bantuan. Saya nak cerita ke tuan-tuan semua ni kenapa tuan-tuan. Barulah kita tahu majlis ni bukan kerja yang tuan-tuan tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan tahu betapa seratnya bahagian pemulihan Afrika nak mendapatkan setiap orang-orang yang tertentu ini untuk dipulihkan. So kita minta kepada masyarakat yang di sini supaya kita bekerjasama. Kalau ada masalah-masalah ini jangan dibuang begitu saja. Dia masih ada harapan untuk dipulihkan, maka boleh hubungi Majlis Agama Islam Selangor di bahagian pemulihan mereka. Terima kasih kepada muslim. Terima kasih Ustaz Atok di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi saya kembali kepada Ustaz Aidul. Kalau Ustaz Atok tadi ada menyebutkan tentang rumah-rumah pemulihan, difahamkan kita ada dua rumah pemulihan, satu rumah pemulihan majlis dan satu lagi rumah pemulihan rekod.
Silakan Ustaz, beri penerangan kepada audiens kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang kedua 5 minit je kot, sebab pihak pengurusan ada pukul 9 besok. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya sedikit, bukan sedikit lah, banyak touching apa yang Ustaz cerita pasal pengalaman beliau berada di rumah perlindungan ni, insya-Allah. Saya sendiri pun walaupun masuk tahun kedua, tapi betul lah, saya tengok di hadapan mata saya ada seorang pakcik tu, maklum umur dah 70 lebih lah. Yang memang hidup macam tu lah, dibuang keluarga, duduk di situ hanya menanti ajal saja. Dan tempat saya hampir setiap 2 minggu, 3 minggu mesti ada seorang meninggal. Memang sentiasa ada. Jadi bila berada dengan orang tu, kebanyakannya dibuang keluarga, majoriti lah Ustaz, kebanyakan dibuang keluarga. Dan bila nak masuk ni kena telefon pihak pengurusan, kena dia orang cek dulu, sebab kebanyakannya yang hantar tu dia kata okey, mula-mula kata okey, bila sampai-sampai tu ada masalah mental, masalah mental. Dia kata ada HIV saja ataupun ada masalah tinggi dan sebagainya. Tiba dia pergi ke sana, duduk sekejap, saya mengajar pun tak boleh, dia duduk dalam tu, dia nak keluar-keluar je. Ustaz kata, apa nak kata jangan bagi dia keluar Ustaz, sebab kalau dia keluar terus. Dia berjalan sampai daripada rumah saya, rumah perlindungan pun dia tak kuat tu, dia berjalan ke Honda Sungai Buloh. Jauh mana? Rasa wah macam ni. Jadi saya nak jawab kepada soalan yang ditanya oleh tuan moderator tadi. Apakah rumah yang dibeli, yang disediakan untuk golongan-golongan rekom yang cerita panjang, yang berbagai masalah-masalah tadi ni. Dan saya ucap terima kasih benar kepada Maiz, sebab yang ada kat situ saya banyak program di rumah Baitul Iman ya. Saya juga program di Baitul Iman, dan juga saya mengajar di rumah perlindungan Astana Budi Dr. Jahid yang rawatan ketua tu, saya mengajar di situ. Jadi itulah tempat yang saya ada. Jadi rumah dia ada dua, Maiz ni ada dua saya. Dia ada rumah perlindungan, rumah pemulihan majlis RPM. Nanti kita tanya nak belakang Saudara Mazlina tu satu sekolah kami juga, boleh tanya dia ya. Dan yang kedua rumah pemulihan rekod RPR, dia ada dua. RPM bukan motor, RPM tu. Dan juga RPR, RPM ni ada tiga, rumah pemulihan bagi Islam di Serendang. Ya, ini untuk AADK ya, untuk dadah dan sebagainya. Saya tanya ceritanya tak masalah sebut lah. Yang kedua rumah perlindungan wanita, apa itu ihsan untuk perempuan saja. Masalah sosial masalah sosial. Dan tempat yang dekat di kita sikit iaitu rumah pemurnian akidah Baitul Iman di Uyam. Ini untuk lelaki saja Ini untuk akidah dan sosial. Akidah sosial. Okey, akidah dan sosial kat situ Sebab saya pergi kat situ katanya Rasul Melayu pernah masuk situ. Rasul Melayu anda sebenarnya kan ada pula kroni di sini kan kacau saja. Dan Rasul Melayu pernah masuk ke situ, yang berada yang berkicap pun pernah masuk ke situ. Berada berkicap kan. Berada tu saya tak sebut nama lah. Jadi berada kat situ saya ada program dengan dia. Jadi itu rumah yang direct bawah Islam. Yang kedua rumah bawah NGO, rumah yang dilantik khas oleh pihak Maiz untuk menguruskan rekod ni, golongan-golongan ni. Ya, rumah banyak sangat. Kalau saya sebut rumah Darah Ruah, rumah Tuhan Kasih, rumah Sahabat, rumah Hidayah Insani, rumah Bela Insani, HIV/AIDS, nanti boleh tanya belakang. Sangat banyak Salah satu rumah yang saya mengajar ini, rumah Budi saya dalam untuk HIV/AIDS dan PTB lah. Ya, iaitu yang saya betul-betul dari rumah. Jadi rumah-rumah ni banyak. Jadi fungsi rumah-rumah ni, saya kena sebut fungsi sikit Okey, fungsi rumah ni yang pertama sekali memberi pemulihan dan bimbingan kepada asnaf-asnaf yang terlibat dengan masalah sosial dan akidah. Pemulihan dan bimbingan. Itu ada modul dia orang, ada program, ada di Baitul Iman ada bengkel sebagainya kan. Dan ada macam-macam ada beri bimbingan pada orang. Yang kedua, fungsinya memberi khidmat kaunseling secara individu dan kelompok kepada pelatihan kaunseling bagaimana nak meneruskan hidup dan sebagainya, nak kahwin lepas ni macam mana. Pelajar saya seorang semalam telefon Ustaz, saya nak kahwin Ustaz. Dia pergi ke Kelang rupanya kat pejabat agama terang ada saya ni masalah betul lah, dia nak kahwin dia kan ada kaunseling, kalau cek tengok level darah dan sebagainya, Masya Allah kesiannya. Jadi khidmat kaunseling ni lah yang disediakan oleh pihak Maiz. Kemudian yang ketiga, memunculkan kelas bimbingan agama dan kemahiran kepada pelatih-pelatih. Ini saya lah Saya dan juga 145 Esok hari Ahad ada program
hari Ahad ada mutafah guru-guru rekod. Di mana? Di Kelang. Jadi kami kena pergi lah. Kalau tak pergi dapat surat amaran. Jadi untuk aktiviti bimbingan agama, kami mengajar semua sekali lah. Saya mengajar tauhid kaitan Al-Quran. Ya. Ada malam yang ada rekod yang saya belajar ni sejak saya belajar lah. Itu Al-Quran yang pukul 1 je. Dia tak boleh nak pergi dah, tak boleh nak pergi. Maksudnya umur dah 65, 70 kan. Tapi tak apalah, betul bagaimana yang Tuan Panel sebut tadi tu. Biarlah mereka di ujung hayatnya, di dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan dalam untuk mencari ilmu, ya, dan juga dalam keimanan. Yang keempat adalah mengadakan kursus-kursus pengukuhan akhlak dan akidah. Jadi kalau tuan-tuan tahu lebih lanjut, tuan moderator boleh cerita begitu semua. Dan di belakang sana pun ada tuan-tuan boleh tanya. Jadi tuan-tuan balik pada malam ni, apa pun masalah tentang rekod, settle lah, agak settle lah, ya. Sebab tadi saya duduk bersama tuan-tuan belakang, ada seorang jemaah yang datang, apa benda semua ni? Rumah ni semua ni cerita. Kenapa saya tak pernah dengar? Tak pernah dengar tuan-tuan, ya. Memang betul lah, saya tak salah tuan-tuan anak mungkin. Tuan-tuan mungkin tak terlibat dengan ada anak ke senarai HIV dan sebagainya. Tapi memang tak tahu bagaimana saya dah menyumbang katanya. Bukan saya sumbangan ni kan? Tak ada saya sumbangan. Bagaimana saya menyumbang? Tak. Bukan. Kami nak beri pendedahan bahawa sekiranya ada jiran-jiran ke, betul tak? Ada jiran-jiran ke, anak ke, ada keluarga terdekat ke yang terlibat dengan yang disebut oleh Ustaz berpuluh masalah rekod tadi itu, boleh menghubung dengan pihak main untuk isat dan sebagainya. Betul kan? Jadi saya tak boleh nak cerita panjang, bukan bidang saya sangat yang rumah-rumah perlindungan ni. Saya satu tempat saja. Dan tuan moderator semua tempat dia pergi tengok, ya. Naziran nanti kita tengok saya belajar macam mana, Masya Allah. Jadi saya kembalikan kepada, terima kasih kepada pihak MAIS atas peluang ini dan kesungguhan pihak MAIS untuk membentuk masyarakat kita. Sebab orang Islam ni al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasyuruhu ba'duhu ba'dah. Kita saling perlu-perlukan antara satu sama lain. Kurang kat sini dengan jiran kita ada masalah, kita kena ada lah, ada something lah, ada sense. Kena ada something lah dalam jiwa kita supaya kita boleh membentuk umat kita. Ana mufafir bi kasratil ramai. Aku gembira dengan umat yang ramai. Umat macam mana? Kau bisa isi. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada mereka. Baik, terima kasih kepada Ustaz Khairul sebentar tadi di atas penerangan yang panjang lebar berkenaan rumah majlis. Jadi mungkin kita pun dah sampai di pukul 9. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang rekod ni, saya rasa sampai subuh nak habis kan. Jadi mungkin sekadar itu untuk persiapan kita pada malam ini. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada persoalan nak lebih lanjut berkenaan rekod itu sendiri, tuan-tuan boleh merujuk di kaunter sistem yang kita sediakan di belakang, ataupun tuan-tuan boleh buka je website MAIS, kat situ type dia rekod MAIS ada kat situ. Dia akan senaraikan apa maklumat-maklumat yang tuan-tuan nak tahu lebih lanjut kat situ semua. Dan boleh hubungi pihak rekod sendiri. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, program kita ajukan pada malam ini adalah sempena dengan bulan pembebasan rekod. Kita ambil sempena dengan merdeka kita ni. Dengan merdeka kita ni, satu yang lepas kita nak jadikan sebagai satu benchmark untuk kita supaya kita nak bebaskan kita punya masyarakat-masyarakat yang terbelenggu dengan masalah sosial dan akidah tadi, supaya kita dapat bebas daripada kebelengguan tersebut. Jadi mungkin sekadar itu untuk perkongsian kita pada malam ini. Saya bagi pihak Majlis Islam Selangor mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi forum pada malam ini. Dan saya akhiri dengan tasbih kafar dan salawat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.